Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya dan rakan-rakan nak ceritakan tentang satu bidang ni, which is bidang ni mungkin ada yang tahu dan ada mungkin yang tak tahu pasal bidang ni. So bidang ni adalah bidang yang kita orang sendiri sedang ambil. So kita orang nak sharekan sedikit tentang kewujudan bidang ini dan informasi tentang bidang ini. Bidang ini diberi nama adalah Occupational Safety and Health. Bahasa Melayu dia adalah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Tugas dia adalah untuk mencari hazard dan benda-benda yang berpotensi yang boleh membawa aksiden atau insiden, dan kita akan evaluating risk dia tu dan kita akan mengawal bagi mengurangkan kemudaratan pada pekerjaan. So dalam bidang ni, orang-orang dia dikenali sebagai Safety Site Supervisor, tipe S atau SHO, Safety Health Officer atau Safety Manager ataupun Safety Engineer. Kalau korang nak tengok kat mana ada pekerjaan ni, kita boleh tengok dekat construction, perkilangan, hotel, hospital, automotif dan sebagainya di tempat perkilangan. Kalau diikutkan Akta Keselamatan dan Kesihatan 1994, kalau tempat kerja tu melebihi 10 orang pekerja, majikan dia perlu menyediakan keselamatan dan kesihatan polisi, which is satu polisi yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja. Untuk pengetahuan korang, bidang ni dia bukan saja tipe S, SHO, tapi dia bercabang luas. Dia bukan macam pilot, contoh korang kerja pilot, tapi korang tetap kerja pilot je. Tapi safety ni dia bercabang luas. Contoh dia macam kita boleh kerja technician haji, CHRA, chemical hair risk assessor dan sebagainya dalam pekerjaan ni. So setiap tugas-tugas profesion ni dia berbeza dan sangat meluas. So bidang ni adalah satu bidang yang sedang berkembang di Malaysia ini. So bagi saya bidang ni agak menarik dan mencabar sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di tempat kerja kita pada hari-hari yang lain, dan kita memerlukan orang yang baru bagi mengetahui keselamatan dan kesihatan di tempat kerja kita sama ada pergi dan pulang. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Aina Riha binti Al-Fuad. Sekarang saya akan menerangkan mengenai program-program yang ditawarkan dalam Occupational Safety and Health. Program yang ditawarkan dalam Occupational Safety and Health sebenarnya ada banyak. Contoh-contoh program yang ditawarkan dalam Occupational Safety and Health ialah Confined Space, Site Safety Supervisor, Basic Ringing and Slinging, Working at Height, Scaffolding dan banyak lagi. Tapi pada hari ini, saya cuma akan sentuh berkaitan dengan AESP Confined Space. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya akan memberitahu apakah definisi bagi Confined Space. Ada 5 poin bagi definisi untuk Confined Space. Yang pertama, ruang tertutup atau separa tutup pada tekanan atmosfera. Yang kedua, tak direka bentuk atau digunakan sebagai tempat kerja. Yang ketiga, mengandungi pada bila-bila masa udara tercemar. Yang keempat, mengandungi kurang ataupun lebih oksigen, di mana kalau kurang oksigen boleh berlakunya sesak nafas, dan apabila terlebih oksigen boleh berlakunya letupan ataupun kebakaran. Dan yang kelima, mempunyai laluan keluar dan masuk yang terhad. Seterusnya, saya akan memberitahu apakah contoh-contoh bagi confined space. Yang pertama, silo. Yang kedua, tangki. Yang ketiga, parit. Yang keempat, peti sejuk. Dan yang kelima, terowong. Walau bagaimanapun, kerja di confined space banyak hazard dan risikonya. Antaranya ialah, yang pertama, pekerja terdedah kepada bunyi yang bising. Oleh itu, pekerja dikehendaki memakai PPE seperti earplug ataupun earmuff. Ianya bagi mengurangkan pendedahan bunyi yang bising. Yang kedua, kurang pencahayaan. Dan yang ketiga, kurang pengudaraan. Dan itu akan menyebabkan pekerja akan sesak nafas.
Oleh itu, pekerja yang ingin memasuki confined space mestilah mempunyai kad AESP. Kad AESP itu apa? AESP itu ialah Authorized Entrance and Standby Person ataupun lebih dikenali sebagai orang yang dibenarkan masuk dan menjaga ruang terkurung. Seterusnya ialah Authorized Entrance mestilah seorang pekerja yang berpengalaman dan berkemahiran dalam kerja-kerja di dalam confined space. Pekerja tersebut juga mestilah lulus ujian dan peperiksaan dan memperoleh sijil yang telah disahkan oleh JKKP, iaitu Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Tanggungjawab bagi Authorized Entrance pula ialah yang pertama, individu tersebut mestilah tahu tentang bahaya yang berada di dalam confined space. Yang kedua, individu tersebut mestilah mahir dan tahu tentang tugas dan cara untuk mengendalikan peralatan di dalam confined space. Dan yang ketiga ialah individu tersebut mestilah sering berkomunikasi dengan standby person bagi mengelakkan daripada kemalangan berlaku. Okey, seterusnya ialah standby person. Standby person ini ialah orang yang dipertanggungjawabkan untuk mengawasi dan menjaga di luar kawasan confined space. Ia juga dipertanggungjawabkan untuk membenarkan orang-orang tertentu untuk memasuki confined space. Standby person juga mestilah lulus peperiksaan dan ujian dan mempunyai sijil yang telah disahkan oleh JKKP. Tanggungjawab standby person pula ialah yang pertama, untuk memantau aktiviti di luar dan di dalam confined space. Yang kedua pula ialah meminta bantuan keselamatan dan kecemasan jika berlaku apa-apa kemalangan di dalam confined space. Dan yang ketiga pula ialah tidak membenarkan orang yang tidak dibenarkan masuk untuk masuk ke dalam confined space. Jadi, itu sahaja penerangan saya untuk AESP confined space. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Asna Ashikin binti Khairuddin. Hari ini saya nak kongsikan dekat korang semua antara tugas-tugas SHO, Safety and Health Officer, Triple S, Safety Site Supervisor, SHE iaitu Safety Health Environment. SHO atau Safety Health Officer adalah bertanggungjawab memantau dan menilai hazard dan keadaan yang tidak selamat di tempat kerja. Yang kedua, memeriksa dan memantau supaya tempat kerja atau tapak bebas daripada hazard. Yang ketiga, membina garis panduan keselamatan atas pemantau dan penilaian yang telah dibuat. Yang keempat, menguatkuasakan garis panduan keselamatan. Yang kelima, membuat toolbox meeting. Yang keenam, memastikan segala undang-undang yang telah digariskan dipatuhi. Itu adalah antara tugas-tugas Safety and Health Officer yang untuk korang tahu. Okey, seterusnya memeriksa kerja-kerja subkontraktor untuk memastikan bahawa akta dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya dipatuhi. Itu antara tugas-tugas Site Safety Supervisor lah. Dia lebih kepada tapak bina. Dia kena pastikan tapak bina tu selamat, arahan semua dipatuhi, memakai pakaian PPE yang lengkap. Itu semua dia yang akan kendalikan dekat tapak bina. Yang pertama, tugasan Site Safety Supervisor ni memeriksa dan memperbaiki mana-mana keadaan yang tidak selamat di tapak bina. Yang kedua, membetulkan mana-mana amalan tidak selamat di tapak bina. Antara contoh amalan yang tidak selamat atau kerja-kerja yang tidak selamat, contohnya pekerja yang bawahan dia yang dijaga tu tidak memakai pakaian PPE yang lengkap semasa melakukan aktiviti kerja. Contohnya tidak memakai topik keselamatan semasa melakukan pekerjaan, tidak memakai safety vest, tidak memakai safety boot. Itu antara amalan-amalan yang tidak selamat di tapak.
Okey, seterusnya memeriksa kerja-kerja subkontraktor untuk memastikan bahawa akta dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya dipatuhi. Itu antara tugas-tugas Site Safety Supervisor lah. Dia lebih kepada tapak bina. Dia kena pastikan tapak bina tu selamat, arahan semua dipatuhi, memakai pakaian PPE yang lengkap. Itu semua dia yang akan kendalikan dekat tapak bina. Hai, Assalamualaikum. Saya nak ceritakan tentang atau pasal kepentingan PPE. Okey, kepentingan PPE ni memainkan peranan utama lah kita di tempat kerja. Tidak kira kita bekerja di tapak pembinaan ke, kilang ke, ataupun industri petroleum, chemical, kuari dan sebagainya. Di tempat kerja memang memerlukan sangat PPE ni sebab tujuan PPE ni dia mengurangkan risiko pendedahan pekerja kepada bahaya dan apabila kawalan kejuruteraan dan pentadbir ni tidak boleh atau tidak dapat dilaksanakan. Dan PPE memang direka cipta yang untuk melindungi diri daripada hazard dan bahaya. Macam saya kata tadi itulah. Okey, kenapa pentingnya PPE ni? Contoh yang saya pakai pada kepala saya ni, topi keselamatan. Topi keselamatan ni kalau kita kerja dekat yang macam saya sebut tadi semua jenis tempat pekerjaan tu, memang kita akan dapat topi ni. Topi ni contoh yang saya bagi adalah tapak pembinaan. Okay, bila kita bekerja di tapak pembinaan, contohlah saya bagi pembinaan bangunan. Pembinaan bangunan ni ada orang yang kat bawah, ada orang yang kat atas dan atasnya lagi. Dan apabila kita buat kerja di bawah, orang atas buat kerja juga macam yang kita buat dan sama. Tidak kiralah kerja apa yang dilakukan. Kenapa pentingnya? Sebab kalau kita berada di bawah, orang di atas tu buat kerja, kalau jatuhlah barang dia, apa-apa barang ke, batu bata ke, ataupun tukur, ataupun benda-benda yang berat yang boleh mencederakan kepala kita, dan kita kena melindungi lah. Macam yang saya pakai ni, topi. Okey, bila barang jatuh ke kepala saya ni, rupanya saya pakai topi. Saya melindungi dah diri saya ni daripada topi. Kerana bila barang tu jatuh, tak akan mencederakan kepala saya. Dan PPE ni bagi saya lah, ataupun orang mana-mana pula, memang sangat penting bila kita berada di tempat kerja. Okey, saya akan terangkan ataupun memberitahu apa peralatan PPE yang perlu kita ada bila di tempat kerja. Contoh ni, topi keselamatan, dan orang panggil ni ear plug. Ni ear plug ni, dia bentuk gini. Kita masuk dalam telinga, kita picit depan ni, kita masuk dalam telinga. Ataupun yang satu lagi tu ear muff. Ear muff tu dia bentuk macam headphones. Okay, semua orang tahu saya rasa. Dan kasut, of course lah, kita kena pakai kasut bila kita bekerja. Sebab kita nak lindungi daripada kaki kita terpijak benda yang tajam, tersepak benda yang berat-berat, atau benda tu boleh mencederakan kaki kita, boleh menyebabkan kita sukar untuk berjalan. Lagi bila kita nak buat kerja pun lagi susah kan bila kita cedera. Dan mask ataupun panggil topeng muka, sama ada dalam bentuk yang macam kita pakai sekarang ni untuk elak daripada virus COVID-19, ataupun sejenis topeng muka yang mempunyai alat tapisan rabuk. Dan lagi mata, cermin mata lah, untuk melindungi mata, cermin mata ataupun goggle yang besar tu. Dan tangan kita, tangan ni glove lah, sama ada dalam jenis getah ataupun cotton yang kain tu. Dan tubuh pula adalah coverall. Semua orang tahu kan, coverall tu bentuk dia macam mana. Dia adalah satu suit yang penuh daripada sinilah bahu sampai ke bawah, penuh satu suit tu. Okey, untuk melindungilah kita daripada, macam orang kata, kalau buat
kerja-kerja wedding dan sebagainya untuk lindungi daripada badan kita kena berpanas, terkena benda-benda yang berbahaya, boleh menghasiskan kulit kita. Dan akhir kata daripada saya lah, kalau pelindungan diri ni sebenarnya kesedaran dalam diri individu itu sendiri, dan saya di sini dan kawan-kawan saya menceritakan tentang asas keselamatan dan kesihatan di tempat kerja ni hanyalah berdasarkan berkongsi ilmu dan memberi maklumat lah. Sebenarnya keselamatan tu dan kesihatan tu adalah diri individu sendiri. Dia yang menguruskan diri dia dan bagaimana dia nak mengawal bahaya tu dan untuk kawal diri tu daripada tidak terkena kecederaan atau kemalangan. Sebab kemalangan ni kita tak tahu bila berlaku. Kita tak tahu bila benda tu berlaku. Sebab itulah perlu dan pentingnya PPE ni semua yang saya bagi tahu tadi tu. World.